bagi mereka iman hanya dalam hati. Jadi bila orang buat dosa besar, iman tak berkurang, iman tu ada. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pertamanya kerana kita diberikan kesempatan dan peluang sekali lagi untuk meneruskan perbincangan kita dalam kitab karangan Al-Imam Abul Hasan Ali ibn Ismail Al-Ash'ari rahimahullah ta'ala wa radiyallahu anhu, iaitulah kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Dan malam ni kita nak masuk kepada muqaddimah muallif rahimahullah. Kata beliau ataupun kata nasikh, nasikh ni maknanya orang yang salin kitab zaman dulu, tak ada percetakan kan, jadi kitab ni disalin, dia tidak dicetakkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Qala Sayyid Syekh al-Imam Abul Hasan Ali ibn Ismail ibn Abi Bishr Al-Ash'ari Al-Basri rahimahullah. Dia berkata As-Sayyid, tuan ataupun gelaran yang mulia lah bagi pengarang kitab, Al-Syekh Al-Imam Abul Hasan. Kita dah tahu nama dia, kunyah dia Abul Hasan, dan nama dia Ali bin Ismail ibn Abi Bishr Al-Ash'ari, nisbah kepada kabilah Ash'ariyin, kerana beliau adalah daripada susur galur ataupun keturunan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Al-Basri, kerana beliau lahir dan kita dah tahu dia membesar di Basrah, nisbah kepada Basrah rahimahullah. Kata Imam Abul Hasan al-Ash'ari rahimahullah, Alhamdulillahil wahidil ahad al-wajidil azizil majid al-mutafarrid bit-tauhid wal-mutamajjid bit-tamjid. Segala puji, alhamdu, kita dah tahu makna alhamdu, maknanya kita menyatakan segala keindahan, kebaikan, kepujian adalah semata-mata milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalimah alhamdu ini adalah merujuk kepada al-wasfu bil kamal, menyifatkan dengan segala kesempurnaan. Iaitulah dia kata al-zikru bis sana' ala jamilil ikhtiyari, menyebut kebaikan, memuji di atas keindahan ikhtiyari, di atas segala kebaikan-kebaikan yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Kita kembalikan pujian itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia sebut Al-Wahidil Ahad, yang Maha Esa. Al-Wahid dengan Al-Ahad hakikatnya sama, tetapi dari segi kekuatan makna ada pada Al-Ahad. Sebab itu Ahad tidak digunakan pada makhluk secara isbat, tetapi secara nafi. La ahada fil bait, tidak ada sesiapa pun dalam rumah. Kita tak guna ahad pada makhluk secara isbat. Adapun pada Allah, qul huwallahu ahad, dan makna ahad ialah al-wahid, ay al-mutafarrid. Dan dia sebut di situ al-wahidul ahadi al-wajid. Nama Allah al-wajid ini datang dalam hadis
99 isman mi'atan illa wahid. Kemudian dari riwayat Tirmizi dan lain-lain ada didatangkan tambahan nama-nama itu. Tetapi kita tahu kebanyakan ulama hadis berpandangan tambahan itu daripada rawi, bukan daripada bahagian daripada hadis, dan dia adalah ijtihad rawi. Sebab itu terdapat perbezaan. Abul Hasan Al-Ash'ari memilih makna al-wajid ialah al-alim, kerana makna wajid ni yang dapat, yang mendapati. Maknanya dia kata al-wajid ialah al-alim. Tapi kita tahu kalimah wajid ini juga digunakan dalam bahasa Arab merujuk kepada orang yang kaya, yang ada, dia dapat al-wajid. Jadi boleh makna juga al-wajid ialah al-ghani, ya. Al-aziz al-majid. Al-aziz ialah Dzul Izzah, yang memiliki keutuhan, kemuliaan. Dan makna izzah ini maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak berhajat kepada sesiapa pun untuk menjaganya, dan tidak ada sesiapa pun yang boleh mengatasi kekuasaannya. Itu makna Al-Aziz. Al-Majid maknanya Al-Majid, yang terpuji, ya. Al-Mutafarridi bit-Tauhid, yang esa dengan tauhid. So dia kata Allah Ta'ala mutafarridun bit-Tauhid, satu-satunya yang layak untuk ditauhidkan. Dan makna tauhid adalah ja'lu syai'i wahidan. Dari segi bahasa, makna tauhid adalah ja'lu syai'i wahida, menjadikan sesuatu sebagai satu. Dan makna di sini ialah i'tiqad. Makna kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah i'tiqad. I'tiqad kita bahawa Allah Ta'ala itu wahidul ahad. Allah Ta'ala itu Maha Esa. Maha Esa pada segala yang menjadi khasaisnya, menjadi kekhususan bagi Allah Ta'ala, yang disebut oleh para ulama ahli kalam bahawa Allah, makna tauhid adalah ifradullahi ta'ala bil ibadati, mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah, dan pada perkara-perkara yang menjadi kekhususannya daripada rububiyahnya dan nama-namanya dan sifatnya dan af'alnya. Jadi kata para ulama, tauhid ni ialah kita menunggalkan Allah pada ibadah, bahawa kita tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita yakin bahawa tidak ada pencipta dan yang berkuasa secara mutlak dalam kejadian alam ini, yang mengawal kejadian alam ini, kecuali Allah. Dan kita beriktikad bahawa Allah itu juga esa pada segala namanya, sifatnya dan perbuatannya, yang menjadi khususiahnya tiada sesuatu pun yang setanding, sebanding, setara, setaraf dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ditarifkan tauhid dari segi istilah, ya. Walaupun tauhid dalam penggunaan Al-Quranul Karim kita tahu maknanya merujuk kepada ifradullahi ta'ala bil ibadah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Jadi persoalan di sini, setengah orang yang tidak begitu belajar ataupun bahasa lunaknya jahil, ya, mereka kata tauhid ni hanyalah rububiyah. Ini tidak betul, ya. Tauhid ni ada elemennya seperti yang disebut oleh Syekh Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala dalam Syarah Jauharah, bahawa tauhid yang kita sebut tadi, ifradullahi ta'ala bil ibadah, ya. Dan dalam perkara-perkara yang menjadi kewajipan ataupun yang menjadi khususiyah Allah daripada rububiyahnya, uluhiyahnya, asma' dan sifatnya. Dan ini juga benda yang mesti ditanbih, ya. Ada orang kata tauhid, pembahagian tauhid kepada tiga ini tidak dikenali
melainkan daripada kalangan Al-Wahhabiyah. Tetapi hakikatnya dia adalah perkara yang telah istiqrar dalam mana-mana aliran pun, baik Mu'tazilah, baik Asy'ariyah, dan lebih jelas lagi pada Maturidiyah. Ulama Maturidiyah yang paling jelas menyebutkan pembahagian tauhid ini dalam kitab-kitab mereka. Wal mutamajjidi bitamjid, dan yang mulia dengan segala, beresa pada segala kemuliaan, segala puji dan puja. Alladhi la tablughuhu sifatul abid, yang tidak sampai akan dia pensifatan hamba. Sifat di sini maknanya al-wasf, ay la yablughuhu wasful abid. Kalau seorang manusia, makhluk hamba, hendak menyifatkan Allah Ta'ala dengan pemikirannya sendiri, kata Abul Hasan la tablughuhu, tidak mungkin sampai akal manusia untuk menyifatkan Tuhan dengan kekuatan akalnya sendiri. Kita mungkin hanya dapat secara kasar dari segi kewujudannya, keesaannya dalam penciptaan, dari segi kekuasaannya, dari segi hikmahnya, ya, tetapi untuk kita menggunakan kekuatan akal kita sendiri untuk memberikan sifat-sifat Allah Ta'ala, itu mustahil. Dan kita tak akan sampai dengan hanya kita berfikir kita boleh tahu semua sifat Allah Ta'ala. Kena ada khabar daripada Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi pada muqaddimah ini Abul Hasan Al-Asy'ari nak bagi tahu kepada kita bahawa sifat Allah Subhanahu wa ta'ala la yanfaridu biidrakiha al-aqlu. Akal manusia tidak boleh bersendirian untuk mencapai pengetahuan tentang nama-nama dan sifat Allah Ta'ala, khilafan lil mutafalsifin, menyelisihi kepercayaan ahli falsafah. Walaysa lahu mathilun wala nadid, dan tiada baginya yang seumpama. Mathil dan nadid ini adalah yang datang penafiannya dalam nas. Kata Allah Ta'ala, laisa kamithlihi syai', tiada sesuatu pun yang setara dengannya. Dan firman Allah Ta'ala, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Nadid ialah nid, andad, tandingan, yang setara, yang sama kedudukan. Wa huwal mubdil mu'id, dan dia ialah yang memulakan kejadian, dan dialah yang akan mengembalikan setelah dimusnahkan hari kiamat nanti, dia juga yang akan kembalikan. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id, seperti mana kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, dialah yang memulakan kejadian dan dialah yang akan mengembalikan kejadian. Al-fa'alu lima yurid, yang maha melakukan bagi segala apa yang dia kehendaki, seperti mana firman Allah Ta'ala, fa'alun lima yurid. Maka Allah maha berkuasa, boleh melakukan apa pun yang dia kehendaki, walaupun bukan semua benda dia nak buat, bukan semua benda yang dia mampu buat dia nak buat, kan? Tetapi apa yang dia nak buat dia pasti buat. Sebab itu kata Syekhul Islam bin Taimiyah, kalau ada qudrah tammah dan iradah jazimah, mesti berlaku perbuatan, mesti berlaku fi'il. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Itu jelas, tidak ada benda yang boleh menghalang Allah Ta'ala daripada melakukan apa yang dia kehendaki. Jalla an ittikhadhis sawahibi wal aulad, maha suci dia daripada mengambil isteri dan anak. Wa taqaddasa an mulabasatil ajnasi wal arjas, dan maha suci Allah
daripada bergelumang dengan segala jenis makhluknya dan dari segala najis-najis. Ini sebagai membantah Jahmiyah, ya. Kerana Jahmiyah mengatakan Allah Ta'ala fi kulli makan. Allah fi kulli makan bermakna zat Allah Ta'ala berada hulul pada setiap tempat. Dan ini akan datang nanti perbahasannya pada babul istiwa. Musannif akan rad Jahmiyah dalam masalah ini. Falaysat lahu suratun tuqal, dan tiada baginya rupa yang boleh disebut. Jangan baca falaysat lahu surah, tak betul. Falaysat lahu suratun tuqal, tiada baginya rupa yang boleh kita sebagai makhluk sebut, gambarkan. Bukan bermakna Allah Ta'ala tidak ada rupa. Kerana Nabi SAW kata, Ra'aitu Rabbi fi ahsani surah, aku telah melihat Tuhanku dalam rupa yang terbaik. Dan sabda Nabi, Inna Allah khalaqa Adam ala suratul Rahman. Jadi dari segi rupa, Allah Ta'ala ada rupa yang kita akan lihat pada hari kiamat, tidak dapat dilihat sekarang ini di alam nyata ataupun di reality. Walaupun even kalau orang mimpi melihat Allah Ta'ala, yang dilihat itu bukanlah hakikat Allah Ta'ala, tetapi misal imani. Yang dilihat itu adalah misal imani, perumpamaan imannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya? Kerana mimpi adalah misal. Mimpi adalah misal. Sebab itu mimpi tu ulama kata, kalau orang mimpi mesti ditakwil. Dan kita akan datang nanti musannif akan sebut masalah takwil mimpi. Mimpi tak boleh ambil literal. Yang boleh ambil literal ni nas. Beza dengan orang sufi. Orang sufi terbalik, mimpi dia ambil literal, kan? Yang nas dia takwil. Tak betul. Mimpi mesti ditakbir. Itu Imam Bukhari buat kitab bab takwil ru'ya. Dan takwil ru'ya ini adalah di antara juzuk kenabian yang berbaki sehingga hari kiamat. Dan di antara tanda kiamat, bila nak hampir kiamat, Nabi SAW kata, mimpi orang mukmin hampir tidak salah. Dan orang mukmin di akhir zaman, mereka bergantung kepada panduan daripada Allah Ta'ala menerusi mimpi. Tapi kita kena pastikan kita ni mukmin lah. Pasal mimpi Nabi kata ada salah satu aqsam. Mimpi ni ada 3 jenis. Yang pertama ru'ya minallah, mimpi daripada Allah, ini benar. Yang kedua ru'ya minasyaitan, mimpi daripada syaitan, ini batil. Dan yang ketiga ru'ya minan nafs, mimpi daripada jiwa, mainan tidur. Bukan semua mimpi mainan tidur, tapi ada mimpi yang disebut mainan tidur. Ada itu musannif akan datang pada perenggan yang dia akan sebut tentang masalah ini. Wala haddun, dan tiada baginya had, sempadan, yudrabu bihil misal, yang boleh kita berikan anggaran umpama. Tiada. Di sini maksudnya had di sini ialah kita kata qiyasan, melakukan qiyas. Tidak boleh diqiyaskan Tuhan dengan sesuatu secara qiyas musawi, qiyas yang sama dengan, ya. Lam yazal bi sifatihi awalan qadira, lam yazal bi sifatihi, sentiasalah dia tidak lekang. Lam yazal makna tidak lekang. Bi sifatih, beserta sifat-sifatnya. Di sini kita kena perhati. Perkataan Abul Hasan Al-Asy'ari ini menafikan tuhmahan Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah kata, kalau kita kata Allah lam yazal, sentiasa ada, tak pernah tak ada. Dan bersama dengan Allah sifat-sifatnya. Tidak. Mendengar, melihat, berkata-kata, mengetahui,
qudrah, iradah. So ini melazimkan apa? Dia kata melazimkan ta'addudul qudama, melazimkan banyaknya benda yang qadim, berbilang-bilang Tuhan. Sebab itu Imam Ahmad kata la naqul Allah wa nuruhu, Allah wa ilmuhu, Allah wa qudratuh. Kita tak kata Allah dan cahayanya, Allah dan qudratnya, Allah dan ilmunya. Kita tak kata macam tu. Imam Ahmad kata bal naqul Allah bi sifatihi ilahan wahidah. Allah beserta sifat-sifatnya. Sifat Allah Ta'ala adalah sebahagian, ataupun bukan, kita nak kata macam mana, ini akan datang masalah ni panjang nak sebut. Ini sebab pengaruh masalah hal dan form yang digagaskan oleh Aristotle. So dia jadi masalah kat sini, masalah besar. Ataupun yang kita dah belajar tentang masalah Tuhan dengan dia punya jelmaan dia, apa nama, nos dan juga psyche, kan? Jadi bila mereka kata Allah Ta'ala ketika wujudnya sejak azali, dia adalah pada martabat yang pertama dalam perkataan nenek moyang orang Melayu. Pada martabat pertama itu la ta'ayyun, tiada padanya sebarang sifat, nama, rupa dan sebagainya. Kemudian bila Allah Ta'ala berlaku apa nama, munculnya Nur Muhammad, barulah datang sifat. Jadi kalau macam itu tentulah akan ada masalah kalau kita faham hubungan sifat dengan zat seperti yang dipahami oleh Plotinus, bahawa sifat satu benda, zat satu benda yang lain. Ataupun kita faham sifat dan zat ni macam dipahami oleh Aristotle, bahawa cawan dan kecawanan adalah benda yang lain. Okey, meja dan kemejaan, manusia dan kemanusiaan adalah tidak sama. Maka itu agak payahlah. Itu akan datang bahasannya nanti, masalah zat dan sifat. Jadi poinnya dia nak kata Allah Ta'ala, kita tak kata Allah dan sifat, tetapi Allah beserta sifatnya. Sifat itu adalah zat Allah Ta'ala, ya. Bukan di sana ada sifat yang berbeza dengan zat, tidak ada. Itu hanyalah amrun i'tibari. Okey. Hubungan kita bila kita tengok orang dan kita kata dia ni orang yang berilmu. Okey, berilmu. Ilmu ni bukan benda yang terpisah daripada dia, macam benda tu duduk sebelah dia ke, duduk atas kepala dia ke, dah. Ilmu tu adalah sifat dia yang ada pada dia. Tapi macam mana kita tahu ilmu tapi kita tak nampak ilmu tu? Pasal kita intizak. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, fungsi akal adalah dia yantazi', dia mencabut daripada benda juz'iyat hukum kulli yang disebut sebagai al-umur al-i'tibariyah, perkara-perkara yang dianggarkan dalam akal. Tetapi benda tu pada alam wujud, pada martabat wujud aini, dia ada pada zat sesuatu, dia tak ada sendiri dia. Kan? Jadi itu perkara yang mesti kita fahami supaya kita tidak terjebak dengan syubhat Aristotle dan bawa kepada i'tiqad Mu'tazilah yang kita akan tengok nanti. Awalan qadira, sentiasalah dia awal, tidak ada yang dahulu daripada dia. Maha berkuasa, tidaklah Tuhan itu awal yang tak berkuasa, seperti kata Jahmiyah. Jahmiyah kata Tuhan sejak wujud dia tidak ada qudrah. Kenapa? Iskal dia, kata Jahmiyah, kalau Tuhan sejak azali wujud dia sudah berkuasa menciptakan alam, kenapa Tuhan tak cipta alam? Kan? Jadi kita akan balik kepada masalah yang dibawa oleh Proclus atau Proclus. Kalau al-khairul mahd, the good, Tuhan tadi tu, dalam yang kita belajar dalam Plotinus tu, kalau the good itu sentiasa melimpah dan dia tak boleh kawal limpahan dia. Kalau dia boleh melimpah sejak azali, kenapa dia tak melimpah daripada azali? So mestilah dia melimpah daripada azali.
menyebabkan alam ini wujudnya wujud azali. Alam qadim biqidamir Rabb, alam qadim dengan qidamnya Tuhan, seperti yang didakwa oleh Ibn Sina dan Al-Farabi, dan sebelumnya Proclus yang merupakan pengikut kepada Plotinus. Okey. Jadi ini adalah masalah yang terbesar dalam ilmu kalam, yang menjadi kita kata ancaman kepada akidah umat Islam pada masa itu, pada abad ke-6 Hijrah. Ya, kita tahu bahawa Ibn Sina, dan sebelum itu kita tahu bahawa dari ancaman ini datang daripada kelompok-kelompok kufar musyrikin seperti Al-Thanawiyah, Al-Majusiyah, Al-Dilsaniyah, Al-Sabi'ah, Al-Mindaiyah, yang mereka ni banyak ada bersama dengan orang Islam. Ya, dan kita tahu kerajaan Islam dia tidak mengamalkan satu bentuk diskriminasi agama atau kaum. Jadi kita dapati masalahnya Yohanna Ad-Dimashqi, John of Damascus, dia adalah pegawai dalam kerajaan khilafah Bani Umayyah, sedangkan dia adalah ulama besar Nasara yang akan menggagaskan syubhat-syubhat yang akan menjadi masalah kepada Mu'tazilah. Kan? Jadi mereka ni ada pengaruh dalam masyarakat, dan Yohanna Dimashqi ada tulis kitab Ar-Raddu 'ala al-Khawarij. Khawarij ni orang Islam lah maksudnya. Bukan Khawarij. Dia Kristian, jadi Khawarij bagi dia orang Islam dia Khawarij lah. Kan, menentang ajaran gereja. Kan? Dan banyaklah kitab-kitab dia tulis yang masih sampai kepada kita, masih ada kitab-kitab dia ni. Dan John Damascus ni kita tahu dalam kalangan orang Kristian dianggap wali keramat. Pasal dikatakan dia pernah dihukum potong tangan, lepas tu tangan dia tumbuh balik. Wallahu a'lam. Kan? Mungkin pakai tangan. Dia memang dianggap keramat lah, wali lah. Dalam apa, kalau kita dalam buku senarai wali-wali Katolik tu, saint kan, saint tu ada dia duduk tawassul ke apa panggil apa dengan nama dia tu kan. Dia ada apa, orang Katolik dia ada buku kan, apa, Dictionary of Saints tu kan. Wali-wali kan senang kalau nak tawassul tu tengok kan, wali ni untuk apa panggil nama, yang panggil nama kan. Dia pun tak panggil macam Jesus ke apa, itu orang apa, Protestan. Ni macam Katolik ni dia berdoa dekat Maryam, dekat Gabriel, dekat Mikael, dekat saint dia kan. Macam apa tu yang nak main bulan 12 ni, apa nama dia? Merah-merah tu panggil apa? Apa nama tu? Santa Claus, Saint Nicholas. Dan macam Saint Nicholas dianggap sebagai wali yang menjadi pelaris. Kalau meniaga, buah gambar dia laku. Wallahu a'lam. Itu adalah i'tiqad. Selain daripada dia sebagai apa, penjaga budak-budak kan. Jadi kalau buah gambar dekat budak-budak, jadi budak tu selamat kan. Jadi itu di antara kepercayaan khurafat ataupun syirik. Jadi poin dia di situ, masalah dia adalah pada mereka kata kalau Allah Ta'ala Maha berkuasa sejak azali, itu melazimkan qidamnya alam. Jadi Abul Hasan Asy'ari beritahu kepada kita, qudrah adalah qadimah. Qudrah Allah Ta'ala tak pernah tak ada qudrah, tetapi penciptaan alam itu berlaku berdasarkan kehendak Allah. Fa'alul lima yurid. Kan, jadi Allah dia boleh mencipta pada masa yang dia nak. Bukan bermakna sebelum dia cipta dia tak ada qudrah. Kan? Wala yazalu aliman khabira. Sentiasalah sejak azali dia maha mengetahui dan maha pakar, mengetahui secara terperinci, khabir. Dan ini juga untuk menjawab dakwaan orang yang mengatakan Tuhan tidak tahu secara juz'iyat. Macam kita dah sebut, Plotinus kata Tuhan dia tidak boleh tahu apa-apa pasal dia simple.
Kalau dia tahu, mana dia akan ada banyak maklumat, dan bercambahnya maklumat menyebabkan dia dianggap banyak. Jadi ini tak betul. Jadi dia penafikan ilmu Allah Ta'ala tentang perkara yang bersifat detail. Tapi dalam Islam, Tuhan disifatkan sebagai Al-Khabir, Maha mengetahui secara detail. Al-Latif, Al-Latiful Khabir. Okay. Istawa fil asya'i ilmuhu. Semua benda sama pada ilmu Allah. Tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada benda yang tersembunyi. Istawa di sini dengan ta'adi dengan sendirinya. Istawa ilmuhu fil asya'. Dan istawa kalau dia muta'adi dengan sendirinya, ini merujuk kepada makna sama. Makna dia sama, setara. Wa nafadhat fina iradatuh, dan terlaksana pada kita segala kehendaknya. Dan ini menafikan akidah Qadariyah yang mengatakan tidak semua kehendak Allah Ta'ala terlaksana pada kita. Walam ta'zub anhu khafiyatul umur, dan tidak tersembunyi, tidak terlepas daripadanya perkara-perkara yang tersembunyi. Yang tersembunyi itu pada kita, Tuhan tak sembunyi. Tuhan tahu semua benda. Walam tughayyirhu sawalifu surufid duhur, dan tidak mengubahlah Tuhan itu berbolak-baliknya masa. Masa duk berjalan, Tuhan tidak terpengaruh dengan masa. Macam mana Tuhan nak terpengaruh dengan masa? Kerana Allah Ta'ala kata, Ana ad-dahr uqallibul layla wan nahar. Akulah masa. Aku yang menjalankan malam dan siang. Jadi Tuhan tidak terpengaruh dengan masa, kerana dia yang menggerakkan masa. Walam yalhaqhu fi khalqi syai'in mimma khalaqa kalalun wala ta'ab, dan tidak pula disebabkan dia mencipta makhluknya itu menjadi penat dan letih. Ini dakwaan orang Yahudi, kan? Sampai Tuhan dah cipta, sampai hari Jumaat, hari Sabtu Tuhan berehat. Tuhan suruh mereka berehat. Mereka kata Tuhan berehat. Dia celaka orang Yahudi, kan? Sabtu tu nama Sabtu pasal mereka pilih hari tu untuk mereka tak boleh kerja, tak boleh bertangkap ikan, mereka kena ibadat. Jadi yang sepatutnya tak boleh buat apa tu mereka, bukan Tuhan. Tapi punya lo'lak, dia kata tak, Sabtu tu pasal Tuhan rehat. Kita kata lo'lak tu yang apa ni, kan? Yang kena rehat tu hampa. Tak boleh buat kerja, tak boleh buat apa, tak boleh pakai barang elektrik, tak boleh masak ayak, tak boleh buat apa, kan? Tapi mereka pakai hilah, kan? Buat hilah, pergi korek itu masuk ikan. Hari Ahad pakai habis. Kan? Jadi kerak, jadi beruk. Yang beruk tu tok nenek mereka, bukan tok nenek kita. Tu pandai dia pergi kata sebuah orang daripada chimpanzee. Pandai. Kan? Chimpanzee tu sepupu mereka, bukan sepupu kita. Chimpanzee pun tak mengaku dia balik lah. Tengok jahat gitu, siapa nak mengaku? Wala massahu lughubun wala nasab, dan tidak disentuh akan dia sebarang rasa penat. Khalaqal asya'a biqudratih, dia telah mencipta segala benda dengan kudratnya, kemampuannya. Wa dabbaraha bimasyiatih, dan dia telah mentadbir, menentukan segala kejadian dengan kehendaknya. Wa qaharaha bijabarutih, dan telah menguasainya dengan sifat jabarutnya. Jabarut sifat penguasaan. Nama Allah Al-Jabbar. Wa dhallalaha bi'izzatih, dan dia telah menghinakan segala yang lain dengan kemuliaannya. Di depan Tuhan segala yang benda semuanya jadi hina, hanya Tuhan sahaja yang aziz, yang lain semuanya zalil. Fadhalla li'azamatihi al-mutakabbirun, maka menjadi hinalah di hadapan keagungannya segala yang sombong, yang besar diri. Di depan Tuhan tak ada nilai. Wastakana li'izzi rububiyyatihi al-muta'azzimun, dan menjadi miskin hinalah di hadapan keagungan ketuhanannya segala yang menganggap dirinya agung dan besar. Wanqata'a duna ar-rusukhi fi ilmihi al-alimun, dan terputuslah
pada ilmu Allah itu segala orang yang berilmu tinggi. Tidak ada siapa pun yang boleh setara ilmu dia dengan ilmu Allah Ta'ala. Hebat macam mana pun kau dalam satu bidang ilmu, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Atas segala yang ada ilmu, ada Tuhan yang paling mengetahui segala-galanya. Wa dhallat lahu ar-riqab, dan telah hinalah kepadanya segala tengkuk sujud kepadanya. Wa harat fi malakutihi fitanu dhawil albab, dan menjadi hairanlah pada kerajaannya, pada keagungan, kebesaran ciptaan alam ini. Kalau kita merenung, harat fitanu dhawil albab, kecerdikan orang yang cerdik. Betul tak? Saintis-saintis yang kaji alam, tak cerita pasal angkasa raya, kaji tengok apa, subatomic world pun dah jadi keheranan kan, quantum kan, jadi heran kan, macam mana apa nama partikel-partikel yang halus itu boleh bertindak balas dengan orang yang melihat kan. Lepas sekarang dia buat bincang masalah the consciousness of matters kan, maksudnya setiap jirim juzuk yang halus ni sebenarnya ada consciousness, ada kesedaran, ada mind, ada minda. Ni yang disebut betul dalam ulama kalam. Bagi dia, bila kita idrak sesuatu, kita capai sesuatu, dia tidak khusus pada bahagian tertentu. Ibn Sina bahagikan otak ni kepada tempat tertentu yang dipakai oleh sampai sekarang lah kan. Maksudnya depan ni apa dia, tengah ni apa, belakang kan. Tapi macam ulama kalam dia tak setuju. Dia kata hakikatnya semua anggota manusia ni boleh idrak, sebab jiwa tu ada pada semua kan. Tuhan tiup roh masuk dalam satu badan kan. Jadi wallahu alam. Jadi kalau kita melihat kepada itu, kita kata hakikatnya semua. Sebab Tuhan kata ni tangan cakap, mulut mendapat teri, kaki boleh bercakap. Jadi setiap anggota ni ada dia punya consciousness dia sedar. Tangan yang mencuri, dia sedar dia tengah mencuri. Sebab tu dia boleh jadi saksi di akhirat kan. Tangan yang menerima rasuah, dia sedar yang dia terima ni rasuah kan. Jadi itu kita kata wallahu alam, keajaiban Tuhan. Kita tak mampu nak pergi lebih daripada itu. Wa qamat bihikmatihi as-samawati as-sab', dan berdiri tegaklah dengan kebijaksanaan Tuhan. Macam mana nak buat langit tak ada tiang tapi boleh tegak? Tak mampu, luar daripada kemampuan makhluk ya? Tapi dengan kebijaksanaan Tuhan, langit yang 7 itu boleh berdiri tegak. Wastaqarratil ardul mihad, dan macam mana ya kita duduk ni di atas permukaan bumi, kita duduk ni kan. Permukaan bumi yang kita duduk ni, pertama sekali dia dikelilingi oleh laut kan. Lepas tu di bawah ni ada macam-macam duk bergerak di bawah tanah ni kan. Ayak lah, lava lah, apa benda semua kan. Tapi kita boleh duduk tetap, tak goyang-goyang kan. Betapa hebatnya Allah Ta'ala. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Jibal menjadi autad, menjadi kayu pancang untuk meneguhkan permukaan bumi supaya kita boleh duduk. Wa thabatatil jibalur rawasi, gunung-gunung semua tetap jadi paku. Wa jaratir riyahul lawaqih, dan berjalannya angin yang al-lawaqih, apa nama, mengawinkan benih-benih pokok, pendebungaan kan. Dan keajaiban kan, macam mana kurma jantan duduk di sana, kurma betina entah duduk di mana. Tu kalau kita cerita kita orang Melayu, apa pokok papaya lah, betik kan. Betik jantan, betik betina kan. Orang ni tanam di sana, orang tanam, tiba-tiba angin tu bawa terbang berbuah. Subhanallah, ajaib. Wasara fi jawi as-sama'i as-sahab, dan berjalan di perut langit itu as-sahab, awan. Macam mana awan tu berjalan. Wa qamat ala hududiha al-bihar, dan di tepi-tepi daratan itu terhentinya
Lautan, air laut. Sebab tu ahli falsafah tabi'i ataupun dalam bahasa moden kita panggil saintis, mereka kata dari segi kiraan nature memang tak logik air laut tak melimpah naik ke darat. Sifat air dia melimpah, tapi tak, dia berhenti dekat tebing. Kecuali pada waktu-waktu dia. Subhanallah. Wa huwa Allah, dialah Allah, al-ilahul haq, al-ma'budul haq, al-wahidul qahhar, yang maha esa, yang maha menguasai. Fanahmaduhu kama hamida nafsah, maka kita memuji dia sebagaimana dia memuji dirinya sendiri. Karena kalau kita nak puji dia dengan cara kita, takkan sudah. Macam kita dah sebut tadi, tak mampu. Wa kama huwa ahluhu wa mustahiquh, seperti mana yang layak bagi dia. Wa kama hamidahu alhamiduna min jami'i khalqih, dan seperti mana memuji akan segala yang memuji dia daripada segala makhluknya. Wa nasta'inuhu isti'anata man fawwada amrahu ilaih, dan kita bermohon pertolongan kepadanya dengan permohonan tolong akan orang yang menyerahkan segala urusan kepadanya. Ini rad kepada Qadariyah juga. Qadariyah macam mana dia minta tolong dengan Allah Ta'ala kalau dia percaya ada benda yang bukan ciptaan Allah Ta'ala, kan? Wa aqarra annahu la malja'a wala manja illa ilaih, dan bahawa tiada tempat berlindung dan tempat selamat melainkan kepadanya. Wa nastaghfiruhu istighfara muqirrin bi dhanbihi mu'tarifin bi khati'atihi, dan kita memohon keampunan kepadanya dengan permohonan ampun orang yang mengaku akan dosanya dan mengaku akan segala salahnya. Wa nashhadu an la ilaha illallah, dan kita bersaksi. Bersaksi maknanya nuqirru ataupun nusaddiqu biqulubina wa nuqirru bi alsinatina wa nukhbiru ghairana wa nulzimu ghairana. Syahadah seperti yang disebut para ulama ada 4 perkara. Membenarkan dengan hati, menyebut dengan lisan, memberitahu kepada orang, dan mengilzamkan orang lain untuk berikrar dengan syahadah, seperti yang disebut oleh Syekh Nawawi Al-Bantan dalam kitab dia. Tayyib. Wahdahu, tiada ilah melainkan Allah. Dan ilah, para ulama ada perbincangan dengan makna ilah. Sebagian ulama kata ilah, makna ilah adalah al-ma'budul haq. Maksudnya ilah tak digunakan secara asas melainkan kepada al-ma'budul haq. Jadi kalau la ilaha illallah, la ma'budu haq, la al-ma'budu haq, la ma'budu haqqan illallah. Sebab itu sebahagian ulama dia takdirkan khabar la ialah wujud, la ilaha mawjud, ay la ma'budu haqqun, la ma'budu haqqan mawjudun illallah. Tiada yang sembahan yang benar yang ada melainkan Allah. Tapi kebanyakan ulama yang lain kata ilah ni ialah al-ma'bud, sawa'an kana haqqan am batila, sama ada betul ataupun tak betul. Maka kalau macam itu kita kena anggarkan khabar dia la ilaha haqqun, la ilaha haqqun, tiada sembahan yang hak. Jadi hak jadi khabar, kan? Illallah, kecuali Allah. Walaupun di sini Syekh Abdul Hasan ghafarallahu lahu wa radhiyallahu anhu ada sedikit ijtihad beliau, dan ini kerana fokus perbincangan ahli kalam. Ahli kalam fokus perbincangan mereka pada masa itu di zaman Abul Hasan Asy'ari. Mana ada orang pergi minta dekat kubur, lepas tu orang kata dia ni orang Islam. Tok wali pula tu ahli sunnah wal jamaah pula, mana ada. Kalau dia buat benda macam itu, ijma' kaum muslimin, sunniyuhum wa syi'iyuhum, semuanya akan kata dia ni tak betul. Musyrik, tak panggil Muslim pun. Jadi zaman tu orang tak terbayang. Ada orang pergi minta ke kubur, minta apa semua, tiba-tiba orang kata dia ni tok syekh, tok wali, mufti ahli sunnah wal jamaah.
Zaman tu tak terbayang benda tu, kan? Jadi fokus perbincangan mereka ialah lawan mereka ketika itu macam kita sebut ialah mereka yang menafikan rububiyah. Menafikan rububiyah daripada golongan ahli falasifah dan juga golongan-golongan yang beriktikad qidamnya alam seperti Majusiyah dan Al-Thanawiyah, orang Majusi. Majusi banyak masa tu pasal apa? Pasal mereka ni kata alam ni dicipta oleh dua Tuhan, Tuhan baik dan Tuhan buruk, ilahun nur dengan ilahul zulmah, kan? Jadi dah menjadi konsep perbincangan ketika itu. Maka sebab itu bila disebut ilah ialah yang memiliki uluhiyah, dan uluhiyah ditarifkan sebagai al-qadiru 'ala al-ikhtira', al-qudratu 'ala al-ikhtira', kemampuan, kekuasaan untuk mewujudkan, mencipta az-zawat wal-a'rad, zat dan arad. Sebab Mu'tazilah khususkan pada zat, sebab dia keluarkan daripada penciptaan Allah Ta'ala af'alul ibad. Jadi sebab itu dia tafsirkan ilah dengan makna tersebut. Tapi kalau kita balik kepada tafsiran salaf, jelas Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan Allah dzul uluhiyati wal ma'budiyati ala khalqihi ajma'in, macam disebut oleh Ibn Jarir, yang memiliki hak untuk disembah oleh segala makhluknya. Itu makna Allah. Jadi itulah makna asal dari segi bahasa Allah. Dan sebab itu ahli tafsir yang mutaakhirin daripada kalangan ahli kalam menyatakan makna Allah ialah al-ma'bud, al-haq. Tidak ada khilaf di kalangan mufassirin. Bahkan bila Syekh Sanusi menyebutkan makna la ilaha illallah, la mustaghni an kulli ma siwah wa la muftaqiru ilaihi kullu ma siwah illallah, tiada yang terkaya dengan sendirinya dan berhajat kepada dia segala yang lain kepadanya melainkan Allah. Syekh Bajuri istidrak. Syekh Bajuri kata ini secara kelaziman, kerana asal makna ilah adalah al-ma'bud. Maknanya rububiyah adalah kelaziman uluhiyah. Rububiyah adalah muqtada uluhiyah. Jadi asalnya adalah ilah ialah al-ma'bud. Dan tentulah orang yang berikrar bahawa tiada yang kaya, yang terkaya dengan sendirinya, la mustaghni an kulli ma siwah, tiada yang bercukup dengan dirinya sendiri daripada segala selain dia, wa muftaqirun ilaihi kullu ma siwah, dan fakir kepadanya segala selain dia melainkan Allah, sepatutnya tak sembahlah pokok, sepatutnya tak sembahlah kubur, kan? Itu sepatutnya macam tu, tak pakailah tangkai, kan? Orang Melayu dia faham la ilaha illallah la mustaghni an kulli ma siwa wa la muftaqirun ilaihi kullu ma siwa illallah. Lepas tu minta kubur, minta tak bomo, tak betul ya, kan? Itu salah. Wahdahu la syarika lah, iqraran biwahdaniyatih wa ikhlasan lirububiyyatih, mengakui keesaannya dan mengikhlaskan bagi ketuhanannya. Wa annahu al-alimu bima yatadammanuhu ad-dhamair, yatadammanuhu ad-dhamair, dan bahawa dialah yang mengetahui dengan apa yang dikandung oleh dhamir, oleh jiwa. Wa tantawi alaihi sarair, dan yang tersembunyi dalam rahsia. Wa ma tukhfihi an-nufus wa ma tukhabbi'u al-bihar wa ma tuwari al-asrar. Allah yang mengetahui segala yang disembunyikan oleh jiwa, yang disembunyikan oleh lautan. Lautan dalam, kita tak masuk sampai bawah, tak tahu apa lagi duk ada. Dan apa yang diselindung oleh segala rahsia. Wa ma taghidul arham wa ma tazdad wa kullu shay'in 'indahu bimiqdar. Wa la tuwari 'anhu kalimah wa la taghibu 'anhu ghaibah. Seperti firman Allah Ta'ala, tiadalah
rahim perempuan itu, sama ada dia mengecut ataupun mengembang. Mengecut bila datang haid, mengembang bila ada anak. Tidak ada, semuanya Tuhan tahu, kan? Semuanya di sisinya dengan kadar ketentuan Tuhan. Dan tidak ada yang boleh bersembunyi daripadanya walaupun satu kalimah, dan tiada hilang daripadanya benda yang ghaib. Ghaib itu benda kita, pada Tuhan tak ghaib. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Dan tiada gugur walaupun satu daun, melainkan dia mengetahuinya. Dan tiada biji benih yang dikambuh dalam tanah, dan tiada pun juga buah-buahan yang sedang masak, yang masih lagi basah ataupun yang telah kering, melainkan terkandung dalam kitab yang nyata. وَيَعْلَمُ مَا يَعْمَلُ الْعَالِمُونَ. Dan dia mengetahui apa yang dikerjakan oleh orang yang melakukan. وَمَا يَنْقَلِبُ إِلَيْهِ الْمُنْقَلِبُونَ. Dan kesudahannya, orang yang buat pun tak tahu apa nak jadi di hujung, Tuhan sudah tahu. وَنَسْتَهْدِيهِ بِالْهُدَى وَنَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ لِمُجَانَبَةِ الرَّدَى. Dan kita bermohon hidayahnya, dengan kita bermohon kepada Allah petunjuknya, dan kita bermohon taufik daripada Allah untuk menjauhi kemusnahan, kesesatan. Ar-rada di sini maknanya kesesatan. Wa nashhadu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu wa nabiyyuhu wa aminuhu wa safiyyuh. Dan kita bersaksi bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam hambanya, rasulnya, nabinya, kepercayaannya dan pilihannya. Arsalahu ila khalqihi bin nuris sati' was sirajil lami' wal hujajil zahirah wal barahin wal ayatil bahirah wal a'ajibal qahirah. Allah telah mengutuskan baginda kepada seluruh makhluknya dengan cahaya yang terang benderang, lentera yang bersinar jelas, hujah-hujah yang nyata, dan bukti-bukti dan ayat yang mengagumkan, dan keajaiban-keajaiban yang menaklukkan. Maknanya mukjizat Nabi Al-Quran ni kalau dibaca menakluki jiwa, tak dapat lagi disangkal kebenarannya. Faballagha risalata rabbih wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta tammat kalimatullahi azza wa jalla wa dhahara amruhu wa qada an-nasu lil haqqi khadi'in hatta atahu al-yaqin la waniya wa la muqassira. Dan dia telah menyampaikan pesanan Tuhannya dan telah mencurahkan segala kebaikan kepada umat, dan telah berjuang pada hak Allah dengan sebenar-benar perjuangan sehingga sempurna kalimah Allah, dan tegaklah agamanya, dan tunduklah manusia kepada kebenaran dengan penuh ketundukan sehingga datang kepada baginda mati. Tidak bertangguh-tangguh, tidak cuai sama sekali. Fa salawatullahi alaihi min qaidin ila al-huda mubin. Selawat dan salam Allah kepada baginda sebagai pemimpin yang memimpin kepada petunjuk yang nyata. Wa ala ali baitihi at-tayyibin wa ala ashabihi al-muntakhabin wa ala azwajihi ummahatil mu'minin. Arrafana Allah bihi syara'i'a wal ahkam wal halal wal haram. Allah telah memperkenalkan dengan baginda kepada kita hukum hakam, halal dan haram. Wa bayyana lana syari'atal Islam. Dan dengan baginda lah Allah menjelaskan kepada kita syariat Islam. Hatta jalat bihi anna takhyadh dhalam. Sehingga cerahlah kepada kita akan gelap. Wan hasarat bihi anna syubuhat. Dan tersingkap dengan baginda segala keraguan. Wan kashafat bihi anna al-ghayat. Dan termenyelahlah dengan pemberitahuan baginda tujuan hidup kita ini. Nyatalah kepada kita kenapa kita hidup, ya. Wa zaharat lana bihi al-bayyinat. Dan nampaklah kepada kita dengan penjelasan baginda itu segala bukti-bukti yang nyata. Ja'ana bi wa innahu lakitabun aziz la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Nabi datang bawa Al-Quran yang ini sifatnya jama'a fihi ilma al-awwalin wal akhirin wa akmala bihi al-fara'id wad-din. Dihimpunkan padanya ilmu segala yang terdahulu dan yang terkemudian,
dan disempurnakan dengan baginda segala kefarduan dan agama. Fahuwa siratullahil mustaqim wa habluhul matin. Maka bagindalah jalan Allah yang lurus dan talinya yang teguh. Faman tamassaka bihi yunja. Barang siapa yang berpegang dengan ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan diselamatkan. Wa man takhallafa dhalla wa ghawa. Siapa yang tidak ikut akan sesat dan menyimpang. Wa fil jahli taradda. Dan dalam kebodohan dia akan jatuh. Wa hathana Allah fi kitabih ala tamassuki bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah dia jelaskan ini sifat Nabi, maka Syekh nak bagi tahu kepada kita agama ini, akidah ini, jalan yang betul ini diukur dengan at-tamassuki bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah telah menggesa kita dalam kitabnya supaya berpegang teguh dengan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Faqala azza wa jalla: "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Allah telah menyebut dalam kitabnya, apa yang diberi oleh Rasul kepada kamu ambillah, dan apa yang dia larang berhentilah. Jauhilah, tinggallah. Wa qala ta'ala: "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim." Awaslah mereka yang menyelisihi perintah Nabi, agama Nabi, bahawa mereka akan ditimpa fitnah, yakni syirik, seperti yang disebut oleh Imam Ahmad, ataupun ditimpa azab yang sangat menyakitkan. Wa qala: "Walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum." Kalau mereka menyerahkan urusan mereka kepada Rasul dan kepada yang mempunyai pemahaman urusan daripada kalangan mereka, iaitu para ulama, para sahabat, maka tentulah akan ada yang tahu cara untuk mengistinbatkan hukum itu. Dan firman Allah, wa qal wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Apa perkara pun yang kamu berkhilaf, berselisih pandang, maka hukum muktamadnya kembali kepada Allah. Dzalikumullahu rabbi. Demikian itulah bagi kamu Allah, penguasa dan pemilik dan penjagaku. Wa qal fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Dan jikalau kamu ada benda yang bercanggah, berselisih pandang, kembalikanlah kepada hukum Allah dan hukum Rasul, yakni kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaqul, makna ayat ni kata Syekh, ila kitabillahi wa sunnati nabiyih. Wa qala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah baginda berbicara dengan kesukaan dirinya sendiri, melainkan semuanya adalah wahyu yang diwahyukan. Wa qal, dan firman Allah lagi, qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya. Aku tidak boleh suka-suka hati nak tukar apa yang telah diwahyukan kepada aku. Kata Nabi, Allah Ta'ala suruh Nabi kata, aku hanya boleh mengikut apa yang diwahyukan kepadaku sahaja. وقال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. Dan firman Allah hanya sanya adalah perkataan orang yang beriman itu apabila mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya untuk berhukum, untuk Allah dan Rasul hukum antara mereka, ucapan mereka hanyalah kami dengar dan kami patuh. فأمرهم أن يسمعوا قوله ويطيعوا أمره ويحذروا مخالفته. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka, yakni kita, untuk mendengar apa yang Nabi kata, taat apa yang Nabi suruh, berhati-hati, awas jangan sampai melawan perintah Nabi. Wa qala ati'u Allah wa ati'u ar-rasul. Ta'atlah kamu pada Allah dan ta'atlah kepada Rasul. Fa'amarahum bi ta'ati rasulih
kama amarahum bi ta'atihi. Allah memerintahkan manusia untuk taat kepada Rasulnya seperti taat kepada perintahnya sendiri. Wada'ahum ila tamassuki bi sunnati nabiyyih kama amarahum bil amali bi kitabih. Dan Allah suruh kita pegang dengan sunnah sama macam dia suruh kita pegang dengan Quran. Tidak ada pewat. Tidak berpewat, tidak ada beza. Kan? Tidak ada pewat di antara Quran dan sunnah itu. Tidak ada beza walaupun seinci, walaupun suku inci. Dari segi otoritasnya. Kerana sabda Nabi SAW, utitul Qur'ana wa mithluhu ma'ah. Aku diberi Al-Quran dan yang setaraf dengannya. Dan ini dari segi otoriti, dari segi kewewenangan. Kan? Payah cakap lagi zaman ni pun. Hari Jumaat ni kita tengok Tok Khatib Selangor baca macam mana. Kan? Tentang belanjawan pun payah nak sebut. Tambah baca khutbah gitu. Baik. Jadi poin dia, musannif rahmatullahi alaih al-imam nak beritahu kepada kita, dia nak menggagaskan satu manhaj di sini, manhaj talaqi dan istidlal. Dia nak bagi tahu kepada kita usul paling utama dalam agama ni ialah berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu poin panjang-panjang dia cakap ni di mukaddimah dia. فَنَبَذَ كَثِيرٌ مِّمَّنْ غَلَبَتْ عَلَيْهِمْ شِقْوَتُهُمْ وَاسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ سُنَنَ نَبِيِّ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ. Kemudian dia nak cerita lah, pasal apa kita nak kena tegahkan benda ni, nak suruh bagi tahu kata Quran dan Sunnah ni lah yang memiliki otoriti mutlak atas segala yang lain. Sedangkan kita ni nak bercakap tentang orang Islam. Dia kata pasal maka kemudiannya banyak orang yang telah dikuasai akan sifat celaka mereka dan dikuasai oleh syaitan. Sunnah-sunnah Nabi Allah alaihi salam di belakang mereka. Mereka campak tok belakang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa malu ila aslafin lahum qalladuhum fi dinihim. Lalu mereka condong pergi kepada orang terdahulu mereka yang mereka taklid akan mereka pada agama mereka. Wa qalladuhum fi dinihim. Bertaklid kepada nenek moyang. Ini adalah punca sesat dalam akidah adalah taqlidul aslaf, bukan taqlidus salaf. Izatul al-aslaf maknanya orang dulu yang kita anggap dia besar, tok guru, tok wali, kan? Apa lagi? Nenek moyang, pemimpin-pemimpin dan sebagainya. Inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna. Sesungguhnya kami telah taat kepada pembesar-pembesar kami, ketua-ketua kami, lalu mereka sesatkan kami. Kan? Taklid. Punca dia taklid kepada golongan ini. Lalu mereka meninggalkan ajaran yang sebenarnya, sumber kebenaran yang betul mereka tak ikut. Mereka pergi ambil ajaran agama daripada bukan masdarnya. Kan? Wadanu bidiyanatihim, dan mereka beragama dengan cara orang tu beragama. Wa abtalu sunana nabiyillahi alaihi salam wa dafa'uha wa ankaruha wa jahaduha iftira'an minhum ala Allah. Dan mereka telah membatalkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salam dan menolaknya dan mengingkarinya dan menafikannya secara dusta daripada mereka atas nama Allah. Qad dhallu wa ma kanu muhtadin. Mereka telah sesat dan bukanlah termasuk orang yang mendapat hidayah. Siapa yang tak pegang dengan dua benda ni, sesat. Jadi siapa yang pergi ikut ajaran yang dibawa oleh Plotinus, ajaran yang dibawa oleh Proclus, yang dibawa oleh Papyri, yang dibawa oleh Iamblichus, Simplicius dan sebagainya,
mereka ini telah tersesat, mengikut golongan-golongan yang tidak sepatutnya diikut ajaran agama mereka. Macam mana kita nak kata mereka ni diikut ajaran agama, sedangkan mereka adalah ubadul asnam, penyembah-penyembah berhala, kan? Dan ubadul qubur, dan penyembah-penyembah kubur, kan? Ubadul kawakib, penyembah-penyembah jirim langit, bukan penyembah Allah, musyrikuna billahi ta'ala. Dan mereka ini adalah a'da'ur rusul, mereka adalah musuh-musuh Rasul. Ubadul kawakib adalah musuh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ubadul asnam adalah musuh majoriti para anbiya. Dan kita ada ubadus sadati war ru'asa, musuh Nabi Allah Musa alaihissalam, penyembah pemimpin, adalah musuh kepada Nabi Musa alaihissalam. Ubadul mal, penyembah harta, adalah musuh kepada Nabi Allah Shu'aib alaihissalam. Kalau Nabi Shu'aib ni punya sayang harta dunia sampai dia persembah kebun dia apa? Ashabul aikah. Aikah tu bukan patung, bukan apa, kebun. Kebun. Al-aikah tu kebun. Kan? Punyalah. Lepas tu dia berkata, ya Shu'aibu as-salatuka ta'muruka, adakah salat engkau ini yang menyuruh engkau untuk menghalang kami daripada buat suka hati pada harta benda kami? Mereka rasa harta benda tu milik mutlak mereka, buat suka hati. Mereka ni ubadul mal, ubadul syahawat, penyembah syahwat, adalah musuh Nabi Allah Lut alaihissalam. Kan? Kalau Nabi Lut ikut syahwat, mereka tak kira siapa, jantan betina semua balun. Kan? Dan mereka mengasaskan dalam amalan hidup mereka apa yang disebut sebagai wild party, parti liar. Kan? Pengasas wayatuna fi nadihimul munkar, dan mereka datang pada parti-parti mereka itu perkara mungkar. Kan? Atau ulama kata dalam ketika mereka berpesta, mereka akan buat benda-benda jijik, kan? Lawan, kentut, apa semua, kan? Macam orang putih buat lah ni, sama sebiji, kan? Sebiji sama, kan? Betul tak? Kalau kita tengok orang putih zaman lah, dia punya wild party, parti liar dia tu sebiji, kan? Buat segala benda hak tak senonoh, buat habis. Itu diasaskan oleh kaum Nabi Lut la'natullahi alaihim. Kan? Pasal mereka ni ubadus syahwat, penyembah-penyembah syahwat. Ini adalah musuh-musuh para anbiya dan rusul. Jadi mereka bukan, tetapi mereka meletakkan diri mereka sebagai pemimpin-pemimpin dan orang yang berakal. Suatu kaum Nabi Syuaib, kaum Nabi Nuh kata apa? Ma naraka taba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'. Kami tengok hang ni Nuh, yang ikut hang ni semua geng-geng hak yang pemikiran cetek belaka. Bukan macam kami, hak pandai-pandai, hak cerdik-cerdik, tak ikut hang pun. Kan? Dia berasa hak ikut Nabi ni, kan? Anu'minu kama amana sufaha. Adakah kami nak beriman macam iman orang bodoh-bodoh? Dia berasa bila ikut Nabi, kita kena serah akal kita. Kita ni orang berakal, kita kena fikir dulu. Kita ada akal, Tuhan bagi akal kita. Takkan kita nak ikut je apa Nabi sebut, dia kata. Dia pun tak dapat terima benda tu. Dia pun tak mau serahkan akal kepada Tuan akal, iaitu Allah Azza wa Jalla. Sedangkan sepatutnya akal datang sebagai akal. Akal maknanya ikat, daripada perkataan iqal, tali ikat unta. Tujuan akal adalah untuk ikat manusia supaya tidak liar. Kan? Plato punya konsep ialah jiwa manusia ni macam kuda. Nah, jadi kita kena kekang dia. Kan? Itu apa? Misal yang dibawa oleh Aflatun, kemudian akan diambil oleh Al-Ghazali, kemudian akan disebut oleh Ibn Qayyim. Jadi kuda liar, jadi kita kena kekang dia. Kan? Itu sepatutnya akal tu tali kekang tu lah. Kan?
Tapi kalau tak ada dari kekang tu, manusia jadi datang dia. Jadi dia kata, usikum ibadallah bitaqwallahi azza wa jal wa uhadhdhirukum ad-dunya fa innaha hulwatun khadirah tadurru ahlaha wa takhda'u sukanaha. Aku berwasiat kepada kamu, hai hamba-hamba Allah, supaya takwa, sentiasa takut akan Allah azza wa jal. Dan aku beri amaran kepada kamu akan bahaya dunia, kerana dia itu manis lagi menyegarkan, hulwatun khadirah, tetapi tadurru ahlaha, tetapi dia memudaratkan orang yang berlebih-lebihan dengannya, orang yang melaziminya, ahlinya. Wa takhda'u sukanaha, dan dia memperdaya penghuninya. Qala ta'ala واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. Dan berilah perumpamaan kepada mereka kehidupan dunia ini seperti air yang kami turunkan daripada langit. Ayat hujan. Tuhan kata kalau hampa nak faham dunia ni, hampa tengok ayat hujan. Ayat hujan tu bila turun lagi, fakhtalata bihi nabatul ard, dia pun bercampur dengan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan tadi nampak segar, hijau, tumbuh buah-buah, tapi tiba-tiba jadi apa? Fa asbaha hashima, tiba-tiba jadi layu, terkulai, mati, jadi kayu api, dipotong-potong. Tadhruhu riyah, diterbangkan oleh angin, kan? Macam itulah. Dia mekarnya tidak lama, dia akan berakhir dengan layu yang selama-lamanya. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, dan Allah atas segala perkara Tuhan telah letakkan qadarnya. Man kana fiha fi habarihi aqabathu wa ba'daha ghabara, fi habrah aqabathu wa ba'daha ghabara. Dia sebut di sini kalimah habrah ini ada yang datang dengan kalimah khirah. Man kana fiha min habrah aqabathu wa ba'daha ghabarah. Siapa yang berada dalam keindahannya, keselesaannya, kan, akan disusuli setelahnya debu-debu, kan. Wa man a'tathu min syarabiha batna aqabathu min kharabiha dhahra. Siapa yang diberi untuk minum dunia ini sepenuh perutnya akan disudahi dengan patah belakangnya. Kan? Ghararatan ghurura ma fiha faniyah fanin ma 'alayha, akan terpedaya dengan terpedayaan yang tiada sudah. Musnah apa segala yang ada di atasnya, kama hakama 'alaiha rabbuha, seperti mana yang telah ditetapkan oleh Tuhannya. Biqaulihi idh yaqul kullu man 'alaiha fan fa'malu rahimakumullahu lil hayatid daimah. Maka beramallah, semoga Allah rahmati kamu semua untuk kehidupan yang kekal abadi. Wa li khuludil abad, dan kekal yang selama-lamanya kekal. Fa inna dunya tanqadhi an ahliha, kerana dunia ini akan habis, akan expired. Wa tabqa al-a'malu qala'ida fi riqabi ahliha, yang kekal hanyalah amalan yang kita akan bawa. Wa'lamu annakum mayyitun, dan yakinlah bahawa kamu pasti akan mati. Thumma innakum min ba'di mautikum ila rabbikum raji'un, kemudian setelah itu kamu akan dikembalikan kepada Tuhan kamu. Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, untuk dibalas mereka yang melakukan kejahatan sekadar jahat mereka, manakala yang melakukan kebaikan akan diberi ganjaran yang bertimpa-timpa dan berganda-ganda. Nampak? Tuhan bagi ganjaran. Fakunu bi ta'ati rabbikum 'amilin, sentiasalah kamu ini beramal dengan taat akan Tuhan. Wa amma nahakum anhu muntahi, dan menjauhi segala yang Tuhan larang. Dalam mukaddimah ni, musannif rahmatullahi alaih
menggagaskan kepada kita, menegaskan kepada kita poin yang penting ialah untuk mengelakkan kita sesat ni, yang pertama sekali taat sunnah Nabi SAW. Yang kedua, beriman dengan hari akhirat. Inilah yang orang sebut sebagai segitiga yang membentuk paradigma kehidupan manusia. Iaitulah kita ada bucu di atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman dengan Allah sebagai pencipta, sebagai al-ma'budul haq, yang kita kena sembah, kita abdikan diri kepadanya, kita buat segala perkara deminya. Tetapi untuk mengenal Allah, tidak boleh melainkan dengan Rasul, dengan Nabi, yang membentuk bucu yang kedua. Dan beramal, beriman dengan Nabi ini, matlamatnya apa? Nabi nak bagi tahu kepada kita adanya hari akhirat. Kata Rib'i bin Amir radhiyallahu anhu, "Ji'na linukhrijal ibada min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah." Kami datang berjihad ni tiga benda. Pertama, kami nak keluarkan manusia daripada sembah makhluk, sembah Allah sahaja. Wa min juril adyan ila adlil Islam, daripada kezaliman agama buatan manusia kepada keadilan Islam, syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taat kepada Rasul. Wa min dhiqid dunya, dan kami nak keluarkan manusia dari kesempitan dunia ila si'atid dunya wal akhirah, kepada keluasan dunia dan akhirat. Kalau tak ada tiga benda ni, sesat. Kan? Kalau tidak beriman kepada Allah, memang habis dah. Kompas dia memang lost terus. Kan? Dia tak ada dah benda yang dia nak teropong tengok. Kan? Kalau dia beriman dengan Tuhan, tapi Tuhan yang sifatnya tak betul, sebab dia tak beriman dengan Rasul, dengan Nabi, pun takkan sampai. Dia tak boleh capai apa benda yang Tuhan suka, apa benda yang Tuhan tak suka, apa benda yang Tuhan suruh, benda yang Tuhan tak suruh. Kan? Beriman dengan Nabi tapi tidak yakin dengan akhirat, akan nampak sia-sia. Kan? Kita buat apa nak ikut Nabi, betul, nanti kalau dah mati habis. Kan? Dia kata tak, ada hari pembalasan, maliki yaumiddin. Ada yaumuddin, ada hari pembalasan. Wa ma hum anha bighaibin, takkan hilang. Yang masuk neraka takkan keluar-keluar dah. Kan? Hari di mana yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Akan ada hari tersebut. Jadi kalau orang tidak beriman dengan hari akhirat, atau tidak hadir kepada dalam jiwa dia ketika dia beramal hari akhirat, inilah punca kepada segala kerosakan dan kesesatan. Dan inilah beza agama yang dibawa oleh Nabi dan Rasul dengan ajaran falasifah, ajaran ahli falsafah. Ahli falsafah, mereka tidak bawa kepada Tuhan. Mereka tidak bawa untuk taat kepada Nabi, apatah lagi untuk beriman dengan hari akhirat. Ya, memanglah masa Sokrates nak kena minum racun, kan, dia tenang. Kan, dia kata kat anak-anak murid dia, jangan takut, lepas mati mesti ada hidup. Kan? Okey, Sokrates boleh habat dekat kita, lepas mati ada hidup. Berdalilkan apa? Berdalilkan dia kata setiap benda ada lawan. Kalau ada hidup, ada mati. Jadi kalau ada mati, ada lagi hidup lepas itu. Itu logiknya lah. Okey, tapi apa perincian dia? Boleh Sokrates habat kita? Tak boleh. Kan? Tak boleh. Kan? Sokrates yang diriwayatkan, hakikat Sokrates itu siapa kita pun tak tahu, Allahu a'lam. Kan? Bahkan kita dapati hikmah-hikmah yang disebut oleh golongan ahli falasifah pun ialah benda yang mereka dapat daripada para nabi, yang mereka kutip, ambil daripada anbiya. Macam kita sebut, segala
kebenaran yang ada pada manusia, puncanya adalah nubuwah. Puncanya adalah nubuwah. Kehidupan kita ni pun kan, bahasa datang daripada Nabi Adam alaihissalam kan. Dan kemudian setiap Nabi diberi kemahiran dan mukjizat. Dan kemahiran dan mukjizat Nabi ini akan diwarisi oleh manusia menjadi kepandaian dan ketukangan mereka. Bila Allah Ta'ala lembutkan bagi Nabi Allah Daud besi, maka Nabi Daud boleh buat baju besi. Setelah itu manusia belajar buat baju besi kan. Bila Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Al-Quran Al-Karim, benda apa yang manusia tak belajar daripada Al-Quran kan? Macam-macam benda, semuanya kebaikan datang daripada Al-Quran. Jadi ditinggalkan. Jadi apa saja yang baik yang ada dalam hidup kita ni adalah hasil petunjuk daripada nubuwah, bukan daripada kepandaian akal manusia itu sendiri kan. Ditunjuk oleh para rasul. Macam kita dah sebut, tak ada rasul, tak ada. Sejarah manusia ni dengan rasul. Kegemilangan mereka, kehebatan mereka adalah dengan rasul alaihi wassalatu wassalam. Bukan seperti yang digambarkan oleh orang kafir, sama ada mereka nak gambarkan kemenangan di dengan raja-raja atau ahli falsafah, atau dia kata manusia ni berkembang daripada bawah ke atas kan, berdasarkan Darwinian paradigm. Semua benda kena berkembang, semua benda kena tatawur daripada yang peringkat bawah ke peringkat yang lebih baik. So apa saja yang lepas dia anggap buruk, dia anggap tak betul kan. Macam orang yang buat sains sekarang kan, mereka tak ada kisah nak tengok hasil kajian orang dulu-dulu kan. Kalau orang yang buat kajian ilmu keduniaan, rujukan dia mesti paling lewat 5 tahun lepas. Atas 5 tahun dia kira rujukan dia dah literature review dia tak pakai. Pasal dah outdated. Padahal kita kata kalau ini digunakan untuk kajian ilmu agama, ilmu kemanusiaan, psikologi dan sebagainya, jahanam kita kan, binasa kita. Pasal sentiasa ilmu orang dahulu ada manfaat untuk orang belakang kan? Dan sentiasa nak kena ubah. Apa saja nilai-nilai orang dahulu tak mestinya betul daripada kita. Ini salah juga kan? Ini juga tak betul. Dianggap apa saja yang zaman dulu semua dianggap kuno, dan kuno tu tak baik kan? Kalau kita tengok di barat, orang barat dulu tak pakai baju seksi-seksi kan? Menjauhi zina, apatah lagi LGBTQ+ kan? LGBTQ++ sudah tu jenuh nak plus dia kan? Tak ada. Tapi dianggap pemikiran dulu sebagai kolot. Sekarang pemikiran sekarang baru moden. Kalau you tak terima orang LGBTQ++ ni, dianggap narrow minded, bahkan dianggap sebagai orang yang ada kecenderungan untuk bersifat ekstrim kan? Sampai tempat tu. Pasal apa? Pasal pemikiran dia pun mesti benda tu mesti berkembang. Itu tak betul kan? Jadi berpegang dengan sunnah Nabi SAW ini adalah kunci kejayaan. Taat kepada Allah dan Rasul dan beriman dengan hari akhirat. Inilah 3 rukun dakwah para anbiya. Sembahlah Allah, taat kepada aku, warjul yawmal akhir, harapkan hari akhirat, takutkan hari akhirat. Kemudian musannif rahimahullahu ta'ala memulakan kitab beliau dengan satu bab. Dia kata fi ibanati qawli ahli az-zaygh wal bid'ah. Bab pada menyatakan, menerangkan i'tiqad golongan yang menyimpang lagi bid'ah. Dan maksud beliau secara khusus dalam bab ini menjelaskan akidah golongan Qadariyah Mu'tazilah. Dia kata amma ba'du, adapun selepas itu, setelah
muqaddimah lah. Amma ba'du. Okay. Fa inna kathiran min az-za'irin 'anil haqqi, kebanyakan mereka yang menyimpang daripada kebenaran, kathiran bukan semua, kathiran, minal mu'tazilati, daripada mu'tazilah, wa ahli al-qadar, dan golongan qadariyah, malat bihim ahwa'uhum ila taqlidi ru'asaihim wa man madha min aslafihim. Mereka telah cenderung untuk bertaklid kepada tokoh-tokoh mereka dan orang terdahulu mereka. Fata'awwalul Qur'ana ala ara'ihim ta'wila, lalu mereka telah menafsirkan, mentakwilkan Al-Quran mengikut pandangan mereka. Ta'wilan bima lam yunazzilillahu bih, dengan takwil yang Allah tidak turunkan. Takwil ni ada dua. Takwil yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasul SAW, yang hak, yang benar berdasarkan dalil-dalilnya, yang kita sebut sebagai tafsir. Ataupun yang kedua adalah takwil yang tidak benar, yang disebut sebagai tahrif, pengubahan. Wala awdaha bihi burhana wala naqaluhu an rasuli rabbil alamin wala an salafil mutaqaddimin. Kenapa takwil mereka batil? Tiga perkara. Yang pertama, Allah tak turunkan, Allah tidak jelaskan sebarang bukti, dan mereka tidak nukil daripada Rasul SAW, dan tidak juga daripada salaf mutaqaddim. Ini pasal apa mereka ni sesat? Tiga benda. Tidak faham Quran seperti yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, tidak ikut apa yang Nabi ajarkan, dan melawan apa yang menjadi pegangan as-salafus salih. Of course, Mu'tazilah tak setuju lah. Dia kata kami dah salafus salih, kami ada sanad. Dia kata mereka ada sanad. Sanad mereka sampai kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ala kulli hal. Sebab tu dia kata wa khalafu riwayat as-sahabah radhiyallahu anhum an nabiyillah. Dan dia, sekarang musannif pada perkataan kedua ni dia akan sebutlah benda-benda yang Mu'tazilah ni ingkar ataupun lawan riwayat-riwayat yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini poin ni anak nak huraikan dulu apa dia yang disebut Mu'tazilah dan Ahlul Qadar. Mu'tazilah adalah satu firqah, taifah kalamiyah. Mereka adalah satu kumpulan ataupun pecahan ataupun serpihan umat Islam yang berpaksikan kepada ilmu kalam. So kita kena jelaskan Mu'tazilah. Kita ada Mu'tazilah dengan Ahlul Qadar. Kita ada Ahlul Kalam. Okey. Ahlul Kalam ni dia ada banyak jenis. Ada banyak, dia punya aliran-aliran dia. Tetapi ada dua aliran yang besar daripada kalangan ahli kalam ni, yang muncul, yang mempengaruhi pemikiran umat Islam. Yang pertama ialah Al-Jahmiyah. Yang kedua Al-Mu'tazilah. Ini dia punya mata kecil. Oh, yang tu ada mata besar. Boleh. Boleh. Kamu nampak terang sikit orang ni. Amanah. Al-Jahmiyah dengan Al-Mu'tazilah. Ini dua firqah yang berlawan. Okey. Apabila macam kita sebut hari itu, apabila munculnya aliran ahli kalam, khasai yang menyatukan mereka, yang menjadikan mereka ni adalah golongan yang sama, golongan yang kita kata bersatu, adalah satu isu. Apa dia? At-ta'til, ta'tilus sifat. Yang ni mereka sepakat
menafikan sifat. Tidak ada khilaf di antara Mu'tazilah dengan Jahmiyah. Tetapi yang membezakan mereka adalah al-qadar, masalah takdir. So Jahmiyah akan tabanna al-Jibriyah dan Mu'tazilah akan menjadi al-Qadariyah. Okey. Jadi Mu'tazilah dia adalah golongan disebut sebagai ahlul qadar tadi. Lawan dengan Jahmiyah yang merupakan ahlul jabr ataupun mujbirah ataupun jabriyah. Okey. Cuma Mu'tazilah mereka tak panggil diri mereka ahlul qadar, tapi mereka menggelarkan diri mereka sebagai al-Mu'tazilah. So mereka tak nafi mereka Mu'tazilah, dan mereka ada dalil juga. Dalil mereka wa'tazilukum wa ma tad'una min dunillah, dan aku meninggalkan kamu dan apa yang kamu sembah daripada selain Allah Ta'ala. So mereka anggap diri mereka ahli tauhid. So mereka namakan diri mereka sebagai ahlut tauhid wal adl, ataupun al-adliyah. Bukan Ustaz Ali. Kat sini ada dengar adliyah tapi ikut Ustaz Ali. Okey. Kita ada depa ni disebut ahli sunnah panggil depa qadariyah. Depa kata tak, kami bukan qadariyah. Hampa yang qadariyah. Pasal hampa isbat qadar. Pasal apa depa tak mau nama qadariyah? Pasal ada hadis al-qadariyatu majusu hadhihi al-ummah. Qadariyah adalah majusi umat ini. Tadi pun tak mau nama qadariyah ni. Okey. Tapi mereka gelarkan diri mereka Mu'tazilah dan juga ahli tauhid wal adl, ahli tauhid dan keadilan. Tapi dia ada beza. Ada beza. Mu'tazilah lebih sempit daripada adliyah. Sebab di bawah al-adliyah kita ada banyak lagi serpihan-serpihan dia. Di bawah al-adliyah masuk sekali dengan Az-Zaidiyah. Pasal apa Zaidiyah juga akan setuju dalam dua usul utama. Kita ada di bawah Asy-Syiah. Zaidiyah pun Syiah juga. Yang kita nak masuk di sini adalah Ar-Rafidah Al-Imamiyah. Okey. Di bawah mereka juga kita ada Al-Ibadiyah daripada Khawarij. Okey. Apa beza? Kita kata Mu'tazilah kata mereka ahlul adli wat tauhid, ahlul tauhid wal adl. Dua rukun. Yang pertama, kita kena mengesahkan Allah Ta'ala dengan makna mensucikan Allah daripada sebarang penyerupaan dengan makhluk. So kita ada tauhid dan kita ada tashbih. So tashbih adalah tasyrik, adalah syirik. Jadi mereka adalah ahli tauhid sebab mereka menafikan tashbih. Yang kedua al-adlu. Apa makna al-adlu? Kerana mereka mengisbatkan, pada pandangan mereka, mereka mengisbatkan keadilan Tuhan. Apa makna keadilan Tuhan di sini? Bahawa Allah Maha Adil. Dengan makna Allah tidak mencipta perbuatan kita. Jadi kita menanggung sepenuhnya. So apabila kita buat dosa, kita nastahiq, kita berhak untuk mendapat azab. Dan bila kita buat amalan salih, nastahiqus thawab, kita berhak mendapat ganjaran. Sebab pasal memang kita buat tu dengan perbuatan kita. Tak ada daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala hanya cipta kudrah dengan iradah pada kita. Lepas tu kita ni jalan sendiri. Kan? Tak ada kaitan kita dengan Tuhan. Jadi bagi mereka itulah adil. Kalau Tuhan cipta kita, betul Tuhan cipta perbuatan kita, lepas tu kita dapat pahala dengan dosa, tak adil lah dia kata.
Kan? Jadi adliyah ini maksudnya dia menafikan qadar. Di sisi pandangan ahli sunnah wal jamaah. So dua prinsip ini disetujui oleh Zaidiyah, oleh Imamiyah dan juga oleh Ibadiyah, dan beberapa firqah yang lain lagi ramailah. Okey, yang mereka ni tidak ada pegangan teologi tersendiri. Okey, dan juga kerana faktor politik menyebabkan akhirnya mereka merge, bergabung dengan Mu'tazilah. Okey. So Mu'tazilah asalnya digagaskan oleh, secara yang masyhur dalam sejarah, yang menggagaskan dia ialah Wasil ibn Atha plus dia punya adik ipar atau abang ipar dia, Amr bin Ubaid. Okay, Wasil bin Atha dengan Amr bin Ubaid muncul di akhir kerajaan Bani Umayyah, yakni pada abad kedua Hijrah, pada 120 lebih, sezaman dengan Jahmiyah yang digagaskan oleh Al-Jaham ibn Safwan. So mereka ni satu zaman serentak. Yang ini di Khurasan, yang ini di Iraq, di Basrah. Mereka ni di Basrah. Al-Basrah, Al-Iraq. Yang ini di Khurasan. So kawasan dia tak sama. Jadi Mu'tazilah adalah golongan yang pada asalnya mereka menggagaskan pemikiran tauhid dan keadilan Tuhan. Walaupun dari segi cerita mula berlakunya Mu'tazilah itu apabila Wasil bin Atha tidak setuju dengan gagasan guru dia dalam masalah hukum murtakibil kabirah, hukum orang Islam yang buat dosa besar. Apa hukum? So golongan Khawarij kata orang yang buat dosa besar kafir, yang qulu 'anil millah, kafir yang keluar daripada agama. Golongan Murji'ah kata mukmin ka imani Jibril. Tak ada beza iman orang yang minum arak dengan iman Jibril, sama saja. Iman penuh. Cuma orang yang minum arak ni syahwat dia terpesong, itu je. Tapi iman dia dalam hati penuh. Pasal iman hanya dalam hati. Walaupun saya ni macam ni pakai dedah aurat, apa peluk-peluk perempuan, main drum angin ke apakah, tapi saya ni iman penuh. Ka imani Jibril. Kan? Contohlah. Kan? Jadi bagi mereka iman hanya dalam hati. Jadi bila orang buat dosa besar, iman tak berkurang, iman tu ada. Khawarij pula ghulu, buat dosa besar tapi tak terus. Pasal dia kata iman ni sama ada ataupun tak ada. Dia tak boleh separuh-separuh. Kan? Of course kalau kita pasal ialah mereka tersilap masalah dalam masalah ni. Sebab dalam logik Aristotle tidak ada, dia berpegang kepada principle of bivalent. Maksudnya hitam atau putih, sama ada black ataupun white. Dia tidak ada grey area. Kan? Salah tak pakai itu. Kan? Dalam salah kita ada A plus, A minus, B plus, B minus. Kita ada degrees. Kan? Yang ini yang akan menjadi penentu kepada ilmu mantik. Okey. Jadi bila Bacon menerima konsep yang dibuat oleh Ibn Taymiyah dalam mantik, majulah sains moden barat. Barat tidak lagi melihat benda tu hanya black and white. So kita kena kaji, mungkin ada possibilities yang lain. Kan? Sampai sekarang bila kita jumpa quantum physics lagi lah.
lagilah penting. Okey. Jadi Wasil bin Atha dia ada pandangan lain. Apa pandangan dia? Ahli sunnah wal jamaah pula kita tak ada macam tu. Kita kata mu'minun bi imanihi fasiqun bi kabiratihi. Kita kata dia mukmin dengan iman yang ada tapi fasik dengan dosa besar dia. Ada mukmin naqisul iman, mukmin tapi kurang iman. Kan? So ada 3 pandangan di sini. Wasil bin Atha nak bagi pandangan keempat. Dia kata aku tak kata dia kafir, aku tak kata dia mukmin, tapi dia fasik. Ni kena betulkan dalam teks khutbah. Dia kata Mu'tazilah kata orang Islam kafir, salah. Ini fitnah kepada Mu'tazilah. Sedangkan Mu'tazilah banyak ulama-ulama besar. Zamakhsyari kan? Takkan Zamakhsyari kata orang kafir? Kan dan Mu'tazilah juga masih ada sampai hari ni. Tu Oman tu Ibadiyah. Kan? Jadi kita kena tak boleh dah cakap macam tu ke orang, tak betul. Jadi Mu'tazilah, Wasil bin Atha kata aku kata dia mukmin, dia tak mukmin, iman tak ada, tapi dia tak kafir. Lepas tu kita panggil apa? Fasik. So hukum dia macam mana? Hukum dia di dunia macam orang Islam, tapi di akhirat dia macam orang kafir. Tak keluar daripada neraka. Kan? Jadi dia kata orang fasik azab dia tak sama macam azab orang kafir, lebih ringan. Pasal apa ringan? Pasal dia ada amal salih, amal kebaikan yang dia buat. Dan amal kebaikan ni Tuhan ambil kira, tapi itu tidak cukup untuk mengeluarkan dia daripada neraka. Pasal Tuhan tak boleh mungkir ancaman dia. Kalau Tuhan mungkir ancaman, mana Tuhan boleh mungkir janji? Kita kata tak betul. Janji lain, ancaman lain. Jadi itulah punca menyebabkan dia menjauhkan diri daripada, ataupun dia mengasingkan diri, akhirnya dia buka halaqah baru, lawan untuk guru dia. Dan sebab itu Mu'tazilah akhirnya dikenali dengan 5 prinsip, 5 ajaran dia yang utama. Itulah ajaran Mu'tazilah ni kita panggil. Yang pertama at-tauhid, yang kedua al-adl, yang ketiga al-wa'du wal-wa'id, yang keempat al-manzilah bainal manzilatain, yang kelima al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. 5 prinsip. Okey. Siapa yang cukup 5 ni, dia kira Mu'tazilah. Konsep dia lah, bukan nama ni. Nama ni semua nama tak ada masalah, tapi ni konsep dia ni. Okey. Kalau setuju dengan mereka dalam 5 benda ni, takrifan dia, konsep dia, mafhum dia, mereka kata mereka ni, kalau setuju 2 daripada 5, tauhid dengan adl saja, kita panggil dia al-adliyah, ahli tauhid wal adl. Okey. So apa makna tauhid? Tauhid bagi mereka adalah kita tidak mengisbatkan sebarang hakikat makna sifat. Jadi Tuhan tidak boleh ada hakikat makna sifat. Tuhan alimun bidzatihi, qadirun bidzatihi, hayyun bidzatihi. Allah mengetahui dengan zatnya, berkuasa dengan zatnya, dan hidup dengan zatnya. Maka mereka tak isbat bagi Allah ilmun, qudrah dan hayah. Ilmun, qudrah dan hayah. Ini dia panggil 3 sifat nafsiyah bagi Tuhan di sisi mereka, iaitulah ilmu, qudrah dan hayat. Dan ini nampak pengaruh kerana mereka berdebat dengan orang Nasara. Ini kan 3 Trinity kan? Qudrah ialah bapa, ilmu ialah anak, ilmu ialah Holy Spirit kan?
Disebabkan mereka terlalu berdebat dengan Nasara, jadi mempengaruhi dia punya pencerahan ataupun penyusunan akidah dia. Okey. Adapun lain daripada itu af'al yang tidak ada kaitan dengan Tuhan, dia hanyalah wasfun, ungkapan yang kita sebut kepada Tuhan bersifat amrun i'tibari. Masalahnya kita tengok manusia ni ada panjang, pendek, tinggi, rendah, hitam, putih, kita kata Tuhan muridun, Tuhan berkehendak. Tapi di sana tidak ada kehendak. Kita yang sifatkan Tuhan tu berkehendak. Kan kita dapati Nabi SAW dia buat main satu kitab kita, dia kata ni perintah Tuhan. Jadi kita kata Tuhan mutakallimun, berkata-kata. Tapi hakikatnya Tuhan tak kata-kata. Kan? Tapi ni kalamullah dengan makna Allah cipta dan disandarkan kepada Allah. Itu maksud dia. Itu akan datang perinciannya nantilah bila kita pergi dekat Abul Hasan Asy'ari punya penyusunan ni. Al-adlu maknanya dia macam kita sebut tadi lah, dia nafi qadar. Maksudnya Tuhan tidak mencipta amalan hamba. Maka dengan itu logiklah bagi mereka kenapa kita dapat pahala dan kita diberikan hukuman dosa. Al-wa'du wal-wa'id maknanya Tuhan tak boleh mungkir janji maupun ancaman. Tuhan kata siapa yang buat sekian dapat pahala, dapat syurga. Okey, yang ni kena bagi, tak boleh mungkir. Sama juga kalau Tuhan ancam. Nabi kata la yadkhulul jannata mudminul khamri. Tak masuk syurga orang yang ketagih arak. Satu hari dia tengah teguk arak, tersedak mati. Tersedak arak, bersemak mati tu, mulut penuh arak. Kan? Tentu nak buat guna. Tapi dia ni orang Islam, sembahyang 5 waktu sembahyang. Kan? Dan dia i'tiqad arak tu haram, dia minum sebab ketagihan. Kan? Dia kata tak boleh. Tuhan kena azab dia. Tuhan tak boleh ampun dia. Tuhan tak boleh ampun dosa dia. Kalau Tuhan ampun dosa dia, sedangkan Tuhan dah ancam dia tak masuk syurga, tiba-tiba Tuhan keluar dia dengan syafaat ke apa ke, maka kita kata ni dah salah. Tuhan telah melakukan sesuatu yang berbentuk menyelisihi janji dia. Itu dia panggil al-wa'du wal-wa'id. Okey. Jadi mereka ingkar syafaat yang bersifat mengeluarkan ahli neraka. Tak ada. Mereka hanya percaya syafaat yang berbentuk meningkatkan derajat ahli syurga ada. Kan? Al-manzilah bainal manzil, itu yang kita sebut tadi. Jadi kawan yang buat dosa besar tadi, di dunia kita tak panggil dia kafir, tak panggil dia mukmin, kita panggil dia fasik. Hukum dia di dunia macam orang Islam, di akhirat macam orang kafir. Tak keluar daripada neraka. Yang kelima, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Maksudnya apa? Of course lah, menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah munkar. Tapi apa yang ma'ruf dan apa yang munkar? Ma'ruf ialah ajaran Mu'tazilah. Dan munkar ialah yang bercanggah dengan ajaran Mu'tazilah. So dia kata kalau ada kerajaan, pemerintah yang tidak beriktikad dengan i'tiqad Mu'tazilah dan Mu'tazilah ada qudrah, yajibu munaza'atus sultan bisuyuf. Mesti memberontak kepada kerajaan dan mesti dijatuhkan khalifah tadi yang bersifat fasik. Maksudnya dia bukan mukmin. Of course. Sekarang kerajaan yang tidak beriktikad dengan akidah Mu'tazilah, di sisi Mu'tazilah hukum dia bukan kerajaan Islam. Kan? Dia kerajaan, walaupun dia bukan kafir, kerajaan fasik. Dia bukan mukmin, bukan kafir, tapi fasik. Dan fasik ni tak boleh. Bagi dia pun tak boleh. Jadi mesti dan satu lagi pasal kita kena cegah kemungkaran. Dan kemungkaran yang paling besar di sisi Mu'tazilah adalah kemungkaran i'tiqad. Tidak. Kalau orang beriktikad Tuhan ada tangan, ada kaki, kan ini maksiat bagi dia, Pak. Dan besar dosanya berbanding hak minum arak tadi. Pasal ini syirik dan tashbih. Maka wajib dicegah
mungkar yang begini dahsyat terhadap agama Allah Ta'ala, waktu makmun kata, kan bila al-makmun tangkap ulama-ulama, dia kata apa? Kalau aku biarkan orang Islam atas kesesatan, apa yang akan jadi depan Allah Ta'ala? Nampak? Kan? Jadi makmun rasa kalau dia tak paksa orang kata Quran makhluk, dia akan salah, dia akan masuk neraka. Pasal dia biar ayat dia sesat. So itu dalam dia punya pemikiran dia macam itu. So ini makna al-amru bil ma'ruf wal nahyu 'anil munkar di sisi Mu'tazilah. Sisi Mu'tazilah. So ini adalah asas teras ajaran Mu'tazilah. Ya, dan mereka menitik beratkan masalah ini. Dan sebahagian Mu'tazilah ada syarah, dia panggil syarah usulul khamsah, dia panggil usulul khamsah. Usul yang 5 yang ditulis oleh Mankadim. Dinisbah kepada Qadhi Al-Jabbar. So ini adalah pengenalan kita, mukaddimah kita tentang Mu'tazilah. Naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.